Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'an man tasha'. Allahumma fasrif 'anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wahfazna mimma nakhaf wa nahdar fa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memerafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita hadir ke masjid, dan telah pun kita melaksanakan salat fardhu maghrib secara berjamaah, dan kita mengisi ruang masa maghrib isyak dalam norma baharu SOP PKPV dalam masa kurang lebih 30 minit untuk kita meneruskan pengajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ibn Hisham. Dan alhamdulillah kita baru menyambut Maulidur Rasul. Masih lagi kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Kenapa kita sebut telah kita menyambut Maulidur Rasul? Karena kita menyambut pada tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran, dan kita pun cuti umum pada tarikh tersebut. Jadi sebenarnya walaupun kita menyatakan kita sambung Maulidur Rasul pada tanggal tarikh 12 Rabiul Awal, kita diperingatkan agar banyak berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedaya upaya untuk mengikut sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada yang mengatakan bahawa macam mana nak sambung setahun sekali kan? Tapi alhamdulillah kita tiap-tiap bulan ada kuliah Sirah Nabawiyah. Ya, setidak-tidaknya bukan hanya dalam bulan Rabiul Awal saja kita cerita peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan lain pun kita cerita, kerana kita ada kuliah Sirah Nabi. Jadi insya-Allah malam ini kita nak sambung sikit lagi ayat suratul Anfal yang menceritakan, dalam ayat tersebut keseluruhannya menceritakan tentang peperangan Badar, dan kita berada pada hujung dari surah Al-Anfal. Barangkali malam ini kita cuba selesaikan kefahaman dari suratul Anfal, walaupun ada beberapa ayat, tapi tak apa, kita baca secara sepintas lalu, kerana kita berasa lama dah. Sebelum PKP dulu rasa banyak dah, lama dah. Ialah kerana satu surah, ya, dari ayat pertama hingga ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 75. Sekali ketemu 2-3 ayat, banyak-banyak pun 4-5 ayat, kan, banyak bulan dah. Jadi malam ni kita akan secara sepintas lalu untuk ayat-ayat akhir dari suratul Anfal, iaitu ayat yang ke-67. Cuma yang akhir ni dia tak
kita nak sebutkan secara keseluruhan lah tiap-tiap ayat tu. Dia lompat sikit. Pasal dia hanya petik pada ayat yang berkaitan dengan perang Badar. Baik, kita akan sambung pada ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufina fil ard. Yuriduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Baik, maksud dia ayat 67, tidaklah patut bagi seseorang nabi mempunyai orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, dalam kitab sirah ini Ibnu Ishaq berkata bahawa Muhammad Abu Ja'far bin Ali bin Al-Husain berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditolong dengan rasa takut yang dimasukkan kepada lawan. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Diberi perkataan yang mendalam maknanya. Dihalalkan bagi rampasan perang, dan sebelumnya rampasan perang tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun. Aku diberikan syafaat. Kelima-lima hal tersebut tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum itu. Jadi 5 yang disebut tadi tu bagi nabi-nabi sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diberikan. Maknanya nabi yang terdahulu tidak boleh ada tawanan, kemudian tidak boleh mengambil harta rampasan perang, tapi diberikan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebut dalam hadis ini dihalalkan bagi rampasan perang, dan juga Allahumma salli Muhammad diberikan perkataan yang mendalam maknanya, kemudian ditolong dengan rasa takut yang dimasuk ke dalam lawan. Musuh mari berasa takut. Itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kelebihan, juga sebagai mukjizat. Kalau mari berasa takut pada lawan tu mukjizatlah. Berhadapan dengan Nabi mari takut. Baik. Maksudnya tidak patut bagi seorang nabi sebelummu kemudian Allah berfirman mempunyai tawanan. Jadi sebelum ni para anbiya wal mursalin tidak boleh mengambil harta rampasan perang, kemudian tidak boleh ada tawanan. Maksudnya mempunyai tawanan dari musuhnya. Kemudian Allah berfirman yang bermaksud hingga ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Maksudnya hingga ia dapat melumpuhkan musuhnya dan mengusirnya. Kemudian Allah berfirman, kamu berkehendakkan harta benda duniawi. Dalam ayat tersebut, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu berkehendakkan harta benda duniawi. Harta benda duniawi ialah perhiasan dan wang tebusan tawanan kepada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah berkehendak akhirat. Wallahu yuridul akhirah. Wallahu yuridul akhirah. Allah berkehendakkan akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 67. Mari sebut tentang harta rampasan perang, tawanan perang dan harta rampasan perang yang disebutkan dalam sirah nabawiyah bahawa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam para anbiya mursalin tidak boleh mengambil harta rampasan perang, serta tidak boleh ada tawanan perang, kecuali kepada Nabi lah. Kemuliaan dan kelebihan Allah beri kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Maka disebut dalam asbabun nuzul ayat yang ke-67 ini telah menyebutkan Ibnu Mas'ud bahawa kedua-dua ayat ini diturunkan berkaitan dengan keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sependapat dengan Abu Bakar untuk memberi ampunan pada para tawanan perang Badar dan menerima tebusan dari mereka. Di pihak lain beliau tidak bersetuju dengan pendapat Umar Al-Khattab untuk membunuh para tawanan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Al-Hakim. Baik. Maka nak sebutkan tadilah ya, dalam ayat tadi menjelaskan tentang tawanan perang. Kemudian harta rampasan perang. Cuma dalam ayat tersebut turiduna 'aradad dunya wallahu yuridu akhirah. Dalam ayat tu Allah nak beri peringatan kepada kaum mukminin agar meletakkan akhirat itu utama. Sebab itu disebut turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu semua mengendaki harta benda dunia. Ya itulah. Tak ada seorang pun tak suka. Kan? Kalau tak suka dia tak sih belaka. Dia tak mahu belaka. Tak mahu ada rumah, tak mahu ada kereta. Benda dunia belaka tu. Kan? Tak mahu ada yalah. Kan? Harta tanah apa semua. Itu turiduna 'aradad dunya. Memang hati kita berkehendak. Cuma hujung tu wallahu yuridul akhirah. Allah berkehendak pada diri kamu ni, Allah berkehendak agar kamu mengutamakan akhirat. Mana ada salah nak dapat habuan dunia. Dunia boleh, tapi jangan lupa akhirat, jangan tinggal akhirat. Gitu. Kita bekerja, boleh kerja memang disuruh untuk bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu atas muka bumi di dunia. Karena hari ini kita hidup di dunia. Sebab itu doa yang umum, yang tidak ketinggalan kita baca selepas sembahyang. Apa kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Karena hari ini kita masih lagi hidup di dunia, maka kita berkehendak agar hidup kita di dunia ini baik dalam segala segi. Karena kita dalam kehidupan di dunia ini ada tanggungjawab kita, iaitu mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Dia. Jadi itu tanggungjawab kita, tak boleh tidaklah. Ya. Bukan hanya kita beribadah semayang sepanjang-panjangnya, lupa hidup kita, lupa kita makan minum kita apa semua dah. Pasal kita nak semayang pun, nak beribadah pun dengan tenaga yang ada melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ambil makan minum. Baik. Dan makan minum pun disuruh untuk tidak berlebih-lebihan. Kan? Maka kita digalakkan untuk berpuasa. Nabi ajar kita puasa Isnin Khamis, tiap minggu Isnin Khamis. Tiap bulan puasa hari-hari putih yang Mulbad 13, 14, 15. Kan? Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya kita tidak mengutamakan dunia dari sudut makan. Ni kita sikit-sikit makan. Duduk sejam 2 jam cari makan. Kita makan banyak lagi dari ibadat. Pagi sarapan pagi. Tak apalah ada sembahyang subuh dah. Kita kata tak apa sembahyang subuh, kita sarapan pagi. Kemudian minum pagi pula, makan mi goreng ke apa. Kuih 2-3 jenis. Minum teh pukul 10 pagi, minum pagi tu kan. Kita sembahyang apa? Kalau sembahyang duha, alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita makan tengah hari lunch tu. Kita jawab, tu sembahyang zuhur, tak apalah. Kan? Tu kita minum petang pula. Dah tak apa sembahyang asar. Mana ada lah dia kata kita nak sebut nak sebut apa ni, hubungan lah.
Bila kita bila kita makan ada ibadat kita. Kalau kita makan kemudian dinner, makan malam. Itu kata sembahyang maghrib, siapa minum malam kan. Sembahyang isyak cukup kan. Tapi sebenarnya Allah SWT Muhammad, masa kita makan dengan kita sembahyang tu banyak masa kita makan lagi. Masa kita sembahyang pendek je, masa makan boleh jadi panjang kan. Ada sampai setengah jam makan satu-satu masa kan. Makan tengah hari dan sebagainya. Jadi bukan salah pada makan kan. Sebab itu tadi disebut kalau tak boleh makan, puasa ya tiap-tiap hari. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Cuma kita sebutkan dikontrol makan dengan puasa kan. Kerana kalau kita tak puasa ni, benarlah hak wajibnya bulan Ramadan, sebulan di bulan Ramadan kan. Hak sunat tadilah tiap-tiap minggu mari Isnin Khamis. Puasa sunat hak bulan mari tiap-tiap 13, 14, 15. Kecuali bulan Zulhijjah lah, 14, 15, 16. Karena 13 tu masih lagi hari-hari tasyrik. Jadi kita diselangi dengan puasa tu kan. Sebab itu Nabi sebut puasa yang terbaik adalah puasa sahabatku Nabi Daud. Karena puasa Nabi Daud ni selang sehari. Hari ni puasa, esok dah puasa. Lusa puasa, tulak dah puasa. Jadi cantik tu dari sudut kerehatan kepada organ dalam nak proses makan. Hari ni puasa, rehat dia. Esok tak puasa, ada proses. Atau makan hari ni, yang ni tak puasa makan. Esok tu puasa dia proses. Dia proses rehat. Lusa makan pula, tulak. Gila gitu. Tapi boleh jadi pada kita jadi berat lah kan? Puasa Ramadan pun berat dah kan? Tambah pula puasa selang sehari. Tapi Nabi sebutlah, Nabi sebut puasa yang terbaik adalah puasa sahabatku Nabi Allah Daud. Selang sehari tu baik lah. Cuma Nabi ajar kepada kita puasa Isnin Khamis dalam seminggu 2 hari je. Kalau puasa selang sehari dalam seminggu 3-4 hari, banyak lagi. Jadi Nabi beriringan kepada kita, ikut Nabi lah. Isnin Khamis. Jadi hari kita puasa gitu, kita merehatkan kepada organ dalam lah, khususnya proses tu. Yang pastinya yang sentiasa bekerja, jantung tu mengepam, tak pernah berhenti. Hak tu berhentinya, bila dia berhenti kita jalan lah. Kita dah Allah SWT Muhammad kembali kepada Allah. Baik. Jadi kembali kepada ayat tadi, iaitu pembunuhan atas orang-orang Quraisy kerana kemenangan agama yang ingin kamu menangkan. Dengan agama tersebut akhirat boleh dicapai. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun 'adzim. Maksud dia, sekiranya tidak ada ketentuan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana apa yang telah kamu ambil. Sesuatu yang kamu ambil tersebut ialah tawanan dan rampasan perang. Maksudnya, jika tidak telah aku tetapkan sebelumnya bahawa aku tidak menyiksa kamu kecuali setelah memberikan larangan bagi kamu, aku pasti menyiksa kamu kerana perbuatan kamu. Namun kemudian aku menghalalkan rampasan perang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah dan kebaikan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, maka makanlah dari sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Ujung tengah ayat.
Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Maka makanlah daripada rampasan perang yang mana halalan, Allah menghalalkan dia. Thayyiba, halal lagi baik. Ini makanan yang baik. Bila makanan dia kena mari halalan thayyiba. Bila dari sudut yang halal ni, dia tak boleh semata mari halal. Kerana banyaklah halal. Halal yang tidak beri khasiat pun ada. Jadi halal yang memberi kebaikan kepada diri. Dan datang kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan kaum muslimin akrab dengan sesamanya, sesama kaum muslimin. Kita kena sesama kaum muslimin ni kena akrab. Kita tak boleh, Allahumma salli ala Muhammad, dengan non-muslim kita lebih akrab lagi berbanding dengan muslim. Pasal kita diikat dengan akidah. Bila diikat dengan akidah tu, kita kena akrab lah sama muslim. Tak boleh sebaliknya. Maksud sebaliknya, kita lebih akrab dengan non-muslim berbanding dengan muslim. Kalaupun ada kita sebutkan garis pemisah antara muslim dengan muslim, apa pun garis dia, sepatutnya Allahumma salli ala Muhammad diselesaikan. Ya. Seperti mana Nabi SAW mendamaikan kaum Aus dan Khazraj yang dipisahkan dengan kita sebutkan perselisihan yang begitu panjang, ya. Pertembungan yang begitu lama, pergaduhan yang begitu lama, Nabi damaikan dia. Jadi selayaknya kaum muslimin ini berdamai dalam tidak lain dan tidak bukan li'ila'i kalimatil Islam lah. Meninggikan syiar Islam. Ya, kerana hak itulah yang menjadi matlamat utama. Ya, matlamat utama Nabi SAW diutuskan. Kalau kita sebut aku cinta kepada Nabi, mari bulan Rabiul Awal ni, bulan Maulid ni, kita kata aku cinta Nabi. Tetapi masih lagi tidak kita sebutkan benar-benar mencintai sebagai cinta yang sebenar-benarnya, ya, selagi mana kita tidak meletakkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, matlamat tu, iaitu untuk meninggikan syiar Islam. Nabi bawa mari dakwah, bawa mari risalah, memperbetulkan akidah, dan menyatu padukan orang yang berselisih, disatu padukan. Kerana satu padu tadi itu dari sudut akidah. Disebut dengan ayat sebelum ni bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika kamu membelanjakan semua kekayaan berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 63 yang kita baca dulu. Kerana hati manusia ini tidak boleh disatukan dengan harta kekayaan. Dia boleh jadi pada awal dia, boleh jadi setahun, 2 tahun, boleh jadi 4-5 tahun. Kemudian habis harta tadi tak ada balik. Kerana disatukan dengan harta. Bila disatukan dengan akidah yang benar, maka kesatuan hati tadi itu hingga kepada Allahumma salli ala Muhammad akhirat, yang akan ada pertolongan nanti di hari akhirat. Kalau kita bermusuh dengan al-ulama, wal iyadu billah, kerana kita berkehendak kepada pertolongan para ulama nanti di hari akhirat. Kalau dunia ni boleh jadi tak apa dah tunggu. Kerana kalau kata RM2 aku ada dah, harta ada, rumah kereta semua ada dah. Tak dulu. Ya, tak apalah, kerana hari ni kita hidup di dunia. Nanti di hari akhirat yang akan memberikan pertolongan kepada kita, ya, iaitulah pewaris Nabi ni, al-ulama.
Kerana kita hidup hari ini, kita tidak hidup dengan Nabi. Kan? Kita hidup dengan al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Ulama ni lah yang bawa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tu. Jadi teguran ini kepada kita ni, supaya benar-benar mengambil jalan Nabi lah. Ya. Jalan Nabi, ya. Nabi mengajar kita bahawa keutamaan, Allah sebutlah ayat yang kita baca tadi, wallahu yuridul akhirah. Utama hak akhirat. Hak dunia ni sampingan lah, kerana kita masih hidup. Jangan pula dunia jadi matlamat, hak akhirat sampingan. Waliyadzubillah. Kerana hak dunia ni sementara, yang akhirat ni kekal. Kalau kita ambil utama dunia, akhirat sampingan, nanti di hari akhirat tu kita dikesampingkan. Waliyadzubillah. Ya, yang kita masukkan dikesampingkan tu maksudnya, ya, kerana kita utama dunia, maka banyaklah dosa kesalahan kita buat, semayang kita lupa, kan? Kerana kita sibuk dengan kerja, kemudian ibadat-ibadat lain pun kita tak buat. Maka di hari akhirat, mula-mula tu kerana banyak dosa-dosa ni masuk neraka dulu. Waliyadzubillah. Berbeza orang yang mengutamakan akhirat, maka pastinya dia akan mengutamakan perintah Allah. Bila bertembung akhirat dengan dunia masa tu, maka bila orang mengutamakan akhirat, dia ambil yang akhirat. Kalau mengutamakan dunia, waliyadzubillah, dia pilih yang dunia. Kan? Kita beri contoh mesyuarat mula pukul 12. Panjang ni mesyuarat sampai pukul 4 dah habis lagi. Betul ni mesyuarat kita ni. Nak putu, nak buat dasar ni. Betul ni, kita tak boleh nak berhenti ni, betul sangat ni. Dasar syarikat kita. 4 dah ni. Asal 4.20. Kita nak sambung ni, sambung. Itu betul dunia. Sambung lagi, rapat biasa. Zuhur tak maya lagi. Tu yang kita sebutkan. Bila mari dunia akhirat ni pukul 3.30 lah jatuh. Ditegur ni, kita ni sembahyang zuhur lagi ni. Berhenti dulu. Orang yang ingat akhirat, berhenti dulu sembahyang zuhur, lepas tu nak sambung-sambung lah. Betul lah. Ini orang yang nak akhirat, 3.30 mari tegur. Kita berhenti dulu sembahyang. Lepas tu yang pengurusi kata, tak boleh berhenti ni, kita penting ni. Ni dasar ni. Kita mesyuarat ni benda ni, kita mesyuarat ni 5 tahun sekali. Betul lah. Ni mari pula nak mesyuarat. Tak boleh berhenti ni, kena sambung. Betul lah. Jadi hak pengurusi jadi mengutamakan dunia. Rapat biasa masuk asar dah, zuhur tak maya lagi. Ni manusia yang mengutamakan dunia. Bukan kita kata Allahumma salli Muhammad, masuk waktu tu kita kena berhentilah untuk menghormati. Kalau Allahumma salli Muhammad azan, menghormati azan, berhentilah azan. Berhenti azan, habis azan nak sambung sat, boleh tak? Bukan kata mesti kena masuk waktu kita kena berhenti sembahyang. Melainkanlah kalau dari pihak yang Allahumma salli Muhammad yang menguruskan, pengurusi apa? Dia yang mengurusikan. Dia kata okey, kita masuk waktu kita berhenti sembahyang berjemaah. Cantik kan? Pasal dia mengutamakan kelebihan solat di awal waktu, kemudian berjemaah pula. Kemudian dia pula jadi imam, masya-Allah tabarakallah. Itu lagi baik ya. Tentu kalau kata di tempat kerja lah. Berhenti kita berhenti pukul 1, 12.45 kita berhenti, itu kita sembahyang berjemaah. Nanti ada surau kecil pula di jabat. Dia pula jadi imam, masya-Allah tabarakallah. Datang rahmat keberkatan daripada Allah dalam syarikat. Kerana dia mengutamakan, dia melebihkan akhirat. Dunia ni kita sebut tadi dah sampingan lah. Lagu mana mesyuarat pun, mesyuarat lah 24 jam pun, kalau Allahumma salli Muhammad, Allah tidak beri menyelesaikan kekusutan dalam mesyuarat tu, selesai juga. Kerana Allah yang memberikan menyelesaikan masalah yang berlaku tu. Allah beri yang kata ilham apa semua. Ni dah mesyuarat 24 hours. Hebat. Semayang dah. Tak ada guna hidup. Baik. Allah memerintahkan kaum muslimin akrab dengan sesamanya.
Sebab itu disebut dalam ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, dan dia bersama dengan asyidda'u 'alal kuffar, bertegas dengan orang kafir. Bila bertembung tidak kena dengan syariat Islam, kena tegas. Bila mari kata azan ni tak boleh guna speaker luar, ganggu orang. Kena tegas, tak boleh ni, pasal ni syariat azan. Nak panggil, bukan duduk guna speaker luar, guna speaker dalam, panggil siapa? Asyidda'u 'alal kuffar, mana hak bertentangan kena tegas. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Dengan semua Islam berkasih sayang. Jadi kena akrab bersama Islam. Kerana hak inilah yang akan menentukan nanti kita di hari akhirat ni. Ya. Kalau kita akrab dengan orang bukan Islam, waliyadzubillah, akrab dengan bukan Islam sehingga meninggalkan sama Islam. Kan kalau akrab semua tak apa, orang Islam akrab dengan orang bukan Islam pun baik, tak apa. Kerana baik dengan mereka ni ada matlamat juga untuk menunjukkan kebaikan Islam tu. Jangan pula kita kena sama Islam ya, dengan orang bukan Islam tak boleh baik. Tak. Maksud yang dilarang ni akrab dengan bukan Islam, apa kita nak sebut tadi, menafikan ataupun dengan sama Islam tu tak baik. Ambil yang bukan Islam ya, yang Islam ditinggalkan. Dan menjadikan kaum Muhajirin dan kaum Ansar sebagai wali-walinya dalam agama, dan bukan orang-orang lain, orang-orang selain mereka. Selain itu Allah menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung bagi orang-orang kafir lainnya. Itu tadi. Ba'duhum awliya'u ba'd. Bila kita mengambil dari kalangan yang bukan Islam, mengangkatlah, mengangkat pemimpin ke mana ke. Jadi seolah kita ni nak menjadikan mereka itu, nak meletakkan mereka itu melindungi kita. Begitu. Jadi selayaknya kita mengangkat dalam kalangan kaum muslimin lah, untuk melindungi kita, memimpin. Karena pastinya orang Islam itu akan memimpin, kaum muslim itu akan memimpin ke arah Islam. Jadi kita mengangkat, kemudian orang yang kita angkat tadi itu berlawanan dengan apa yang dikehendak oleh Islam, waliyadzubillah. Maka seolah kita ada hubung kait dia dalam perkara tersebut. Kata ayat 73. Kemudian Allah berfirman dalam ayat 73, dia lompat sikit dari 68 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu hai kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Baik. Itu ayat yang ke Allahumma salli ala Muhammad. Ayat yang ke-73, maksud dia walladzina kafaru au ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang yang kafir setengahnya menjadi pembela bagi setengah yang lain. Jika kamu tidak menjalankan dasar bantu-membantu, nescaya akan berlakulah fitnah, kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Mana ini di hujung daripada ayat 73. Awal daripada ayat 73 ada sebutlah dalam kitab ni, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang yang kafir setengahnya menjadi pembela bagi setengahnya yang lain. Orang kafir ni sentiasa bela atau depa membela. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Illa taf'alu, kalaulah kamu tidak saling tolong menolong dalam kalangan kamu, takun fitnatun fil ardi, maka akan mendatangkan, disebutkan nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerosakan yang besar. Orang bukan ilah dia boleh kita nak sebut berbaik-baik, saling tolong menolong dalam kalangan mereka.
Tapi manakala orang Islam pula duk berpecah bergaduh antara mereka. Yang ni takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan mendatangkan kekacauan, fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar. Wal iyad billah. Ni Allah tegur dalam ayat yang ke-73. Agar kita orang Islam ni saling akrablah, saling tolong menolong ke arah i'la'i kalimatul Islam. Utama tu i'la'i kalimatul Islam. Bukan utama untuk jawatan, bukan utama untuk periuk nasi kita, utama untuk i'la'i kalimatul Islam. Takkan kita nak beri kepada orang bukan Islam dalam menentukan perkara Islam, hukum hakam Islam, maka pastinya tidak memberikan, kita sebutkan apa itu, keadilan kepada Islam. Jadi kita sudah tahu bagaimana bila Allah SWT Muhammad, orang bukan Islam memerintah orang Islam. Kalau di Perancis kan, Allah SWT Muhammad dihina kan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dihina kan? Maka bangun seorang pemuda di Semelet, ada pensyarah itu, pasal marah, inilah pejuang. Maka dia ditembak dengan 9 gas tembakan. Mati dia mati syahid dalam Allah SWT Muhammad, ialah kerana mereka menghina Nabi SAW. Beginilah sifat Allah SWT Muhammad. Umpamanya Sayyiduna Umar Al-Khattab. Kalau Sayyiduna Umar apa je tu, kena pancung kepala juga. Tindakan yang kita nak sebut kerana tidak boleh terima penghinaan kepada Nabi SAW. Pula mari bulan Maulidur Rasul pula. Mari bulan kelahiran pula. Tapi di mana pelik bahawa orang Islam ni pengganas. Wahabi dahului dari itu penghinaan tu. Kan? Sepatutnya di sana tak boleh, tak betul. Kan? Kerana permulaan dia daripada siapa? Kan? Ya, Ali sama mengajak saya. Boleh.
kita sambung sikit lagi, tinggal sikit lagi untuk selesai surah Al-Anfal, cerita tentang perang Badar. Baik, maksudnya ayat tadi, ayat 73, jika orang mukmin tidak memberikan kesetiaannya kepada orang mukmin lainnya, malah memberikannya kepada orang kafir tersebut tadi, walaupun ia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang mukmin, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi. Orang kafir tadi ni ada hubungan keluarga, ya. Ini di awal Islam kan, ada yang masuk Islam, ada adik-adik masuk Islam, adik tak masuk Islam, ya. Yang tu pun masih lagi kena jaga hubungan, ya. Artinya maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi. Artinya akan terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dengan kebatilan, dan munculnya kerosakan di muka bumi, karena orang mukmin memberikan kesetiaannya kepada orang kafir dan bukan kepada orang mukmin. Kemudian Allah mengembalikan hak waris kepada keluarga mereka setelah sebelumnya mereka memberikannya kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Jadi harta warisan ni tak boleh kaum muslimin hanya untuk muslimin. Hak apa tak boleh kepada kaum muslimin, hanya sama mereka saja. Itu ayat terakhir dari suratul Anfal ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman sudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang itu masuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebahagiannya lebih berakhlak terhadap samanya di dalam kitab. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fi kitabillah, yang dimaksud dengan kitabillah dalam ayat itu ialah warisan. Warisan ni maksudnya harta warisan. Harta warisan ni, harta pusaka warisan semua ni adalah daripada orang Islam kepada orang Islam. Daripada orang Islam tak boleh kepada orang kafir. Daripada orang kafir juga tidak boleh kepada orang Islam. Sebagai menjelaskan bahawa hubungan akrab yang kita sebutkan tadi itu sesama Islam. Jadi kita kena bina hubungan akrab sesama Islam, walaupun boleh jadi perbezaan pandangan politik, ya, kerana kita diikat dengan akidah. Jadi perbezaan pandangan politik itu kita letak tepi. Yang menjadi utama adalah akidah. Jadi kita kena berbaik, berhubungan dengan hubungan yang akrab, kerana nanti kita akan, Allahumma salli ala Muhammad, di hari akhirat nanti itu kita akan kita nak sebut apa, bantuan pertolongan itu adalah sesama kaum muslimin. Dia tak datang daripada orang bukan Islam. Dia boleh jadi di dunia ini, boleh jadilah orang bukan Islam duk tolong, ya, kawan dengan kawan ni, mengangkat kawan ni, dia tolong ya dunia. Akhirat dah begitu dah. Akhirat pastinya datang daripada orang Islam. Baik syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan juga syafaat yang lain yang Allah beri kurniaan untuk memberi syafaat pertolongan kepada Allah SWT kaum muslimin yang lain. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian sudah lama kita membicarakan surah Al-Anfal. Boleh jadi setahun lebih. Pasal PKP pula 6 bulan. Jadi 2 tahun ni kita baca ni surah Al-Anfal. Jadi alhamdulillah malam ni selesai surah Al-Anfal, dan kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, cerita mari kaum Muhajirin dan ikut dari Quraisy dan orang-orang yang menyertai mereka di perang Badar. Cerita mari siapa dia yang terlibat dalam perang Badar kaum muslimin. Ni insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan, ya, melalui ayat Quran Karim sebentar tadi memberikan kefahaman kepada kita, menambahkan iman kita agar kita mengukuhkan hubungan sesama Islam kita. Karena kita diikat dengan akidah yang akan melayakkan kita masuk syurga Allah nanti, iaitu jugalah dengan akidah. Sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله